Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap awak semua sihat. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Marliza pada hari ini. Okey, kali ini kita akan menggunakan buku modul aktiviti mesra digital, muka surat 133. Okey, cikgu harap awak sudah bersedia dengan buku ini. Ini adalah soalan untuk kertas pemahaman. Okey, jadi kita baca terlebih dahulu arahannya. Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Kanak-kanak merupakan golongan yang masih tidak mampu berfikir dengan rasionalnya. Oleh itu, orang dewasa bertanggungjawab untuk mencorakkan pemikiran kanak-kanak. Ketika menghadapi wabak COVID-19, peranan orang dewasa penting dalam usaha menjauhkan wabak ini daripada golongan kanak-kanak. Orang dewasa, khususnya ibu bapa, perlu memainkan peranan untuk melindungi kanak-kanak. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa tidak boleh membiarkan anak-anak mereka berada di tempat awam kerana mendedahkan mereka kepada jangkitan wabak. Dalam situasi genting ini, keutamaan harus diberi terhadap kesihatan anak-anak kerana tahap imunisasi mereka masih lemah. Selain itu, ibu bapa juga harus memberikan kesedaran tentang penjagaan kebersihan kepada kanak-kanak. Cara membasuh tangan yang betul perlu dipraktikkan di rumah. Kanak-kanak yang terbiasa dengan amalan ini sejak kecil akan lebih peka terhadap kebersihan orang di sekeliling mereka. Kanak-kanak yang mempunyai keyakinan yang tinggi akan berusaha untuk mengingatkan orang di sekeliling mereka agar sentiasa menjaga kebersihan. Pemakaian pelitup muka dalam kalangan kanak-kanak sering diabaikan disebabkan saiz pelitup muka yang kebanyakannya hanya sesuai untuk orang dewasa. Namun begitu, sejak wabak ini melanda, penjualan pelitup muka saiz kanak-kanak mula meningkat. Kanak-kanak wajar dipakaikan pelitup muka yang sesuai agar mereka mendapat perlindungan daripada jangkitan wabak. Kesimpulannya, semua pihak termasuklah ibu bapa dan kerajaan wajar bertindak untuk melindungi kanak-kanak daripada penularan COVID-19. Baik, jadi ini petikan. Okey, sebaik dapat soalan yang ada petikan, awak mesti baca petikan dahulu. Jangan baca soalan. Okey, lepas baca petikan, baru kita baca soalan. Okey, tengok soalan yang pertama. Kanak-kanak dikatakan berisiko untuk mendapat jangkitan wabak kerana, okey, kenapa? Kenapa kanak-kanak berisiko? Okey, di mana yang diterangkan tentang risiko kepada kanak-kanak? Kita tengok. Okey, kat mana ya? Di mana jawapannya? Risiko penyakit kepada kanak-kanak. Okey. Cuba kita tengok satu persatu. Tak jumpa lagi kan? Cikgu rasa yang ni lah. Okey, yang ni kot. Cuba kita tengok. Cikgu rasa jawapannya ada kat sini. Okey, kita tengok. Ni ya. Kemungkinan jawapannya ada di sini. Sebab yang lain tak disebut secara terperinci itu risiko. Jadi yang inilah. Cikgu rasa yang ni. Okey, kita garis dulu. Kalau salah nanti kita betulkan. Okey, ini untuk soalan nombor 1. Kita cuba kita tengok. A. Mereka kurang mendapat vitamin. Tahap imunisasi mereka yang lemah. Mereka kurang menjaga kebersihan. Mereka tidak berfikir secara rasional. Okey, jadi jawapannya B. Okey, B. Okey, yang kita tanda tadilah. Untuk nombor 1. Kita tengok nombor 2. Apakah langkah yang paling berkesan untuk mencegah jangkitan wabak terhadap kanak-kanak? Cara nak mencegah wabak. Okey, yang inilah memberi kesedaran tentang penjaga kebersihan kepada kanak-kanak, cara membasuh tangan. Apa lagi? Pemakaian pelitup muka. Kan? Cara untuk mencegah. Okey?
Jadi yang mana agaknya? Jadi nombor 1 tadi B. Okey, yang ni lah, kita tengok ini. Kesedaran tentang, berikan kesedaran tentang penjagaan kebersihan kepada kanak-kanak. Ini untuk nombor 2. Okey, kita tengok. Mengawasi mereka ketika mereka bermain di taman permainan, memakaikan pelitup muka sepanjang masa mereka berada di rumah. Di rumah tak payah pakai kan. Mendidik mereka tentang cara-cara. Yang ni memang salah lah, mana pula kat rumah pakai. Okey, mendidik mereka tentang cara-cara menjaga kebersihan diri. Ini termasuk tadi yang kita garis tadi, menggalakkan mereka berfikir secara rasional. Kanak-kanak dia tak boleh berfikir secara rasional lagi. Okey, jadi jawapannya C lah. Kita didik mereka yang tadi. Yang tadi yang kita garis, kita letak nombor 2 tu. Okey. Baik, tengok nombor 3. Rangkai kata situasi genting dalam petikan bermaksud. Okey, situasi genting. Tengok tadi mana. Ini situasi genting tadi. Ni. Okey. Dalam situasi genting ini, ini untuk nombor 3. Dalam situasi genting ini. Okey, kita tengok dalam situasi genting. A, keadaan berbahaya. Suasana merimaskan. Tak. Okey, ini bukan. Persekitaran tercemar, bukan. Kedudukan terjejas. Jadi A lah. Okey, jawapannya A. Tengok nombor 4. Antara kelebihan menggunakan pelitup muka ialah kita dapat. Okey, kita tengok. Okey, ini penggunaan pelitup muka. Dekat sini. Tentang pelitup muka ada dekat sini. Okey, ni untuk nombor 4. Okey, nak melindungi lah daripada jangkitan kan. Okey, kita tengok. Mencorakkan pemikiran kanak-kanak. Ni kelebihan guna pelitup muka ke? Pemikiran. Salah ni. Okey, dia kata antara kelebihan ialah dia nak kelebihan. Okey, kita tengok B. Membawa anak-anak ke tempat awam. Salah. Mengenal pasti individu yang mengutamakan kebersihan diri. Salah. Inilah kelebihan yang melindungi diri daripada terkena jangkitan wabak COVID-19. Inilah kelebihan pakai pelitup muka. Okey, tengok nombor 5. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan tersebut. A. Anak-anak boleh berada di tempat awam jika ditemani ibu bapa. Okey, ni mungkin betul. Okey, tapi dia ada bagi tahu tadi tentang berada di tempat awam. Tak boleh membiarkan kan? Tak boleh membiarkan. Jadi kita tengok dulu, ini betul juga. B, anak-anak perlu dididik tentang cara penjagaan kebersihan yang betul sejak kecil. Ni betul lah. Ni betul tadi. Yang ni tadi. Mana tadi? Yang nombor 2. Maknanya nombor 2 ni betul. Ni. Okey. Kita baca juga yang lain. Kanak-kanak perlu memakai saiz pelitup muka jika ada saiz yang sesuai untuk mereka. Kalau ada saiz je kena pakai. Tak boleh kena pakai kan. Bila ada di luar rumah kena pakai. Okey. D, keselamatan kanak-kanak akan lebih terjamin jika mereka mengetahui hak mereka. Lebih terjamin jika mereka mengetahui hak mereka. Sebab kanak-kanak ni dia tak boleh berfikir lagi. Dia pun tak tahu hak dia apa kan. Okey, jadi yang benar, yang paling tepat sesuai, ni lah. Okey. Yang ni yang lain-lain semua tak diberitahu secara spesifik. Okey, jadi nombor 5 B. Berdasarkan yang mana? Yang ni tadi. Okey. Okey, berkaitan dengan hak ni tak disebut secara spesifik. Lepas tu dia tak beritahu bahawa ibu bapa perlu menemani, boleh berada di tempat awam jika ditemani ibu bapa. Tak beritahu secara spesifik kan yang ni dengan yang ni.
Okey, jadi yang diberitahu, benar-benar diberitahu B. Okey, jadi harap ini dapat membantu awak.